Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi walaupun sedikit lewat kerana apa? Kerana nak cari tempat pot yang ada line yang bagus pada malam ni. Hai, Assalamualaikum, apa khabar Muhammad? Sihat? Okay, dan juga nak cari orang kata line yang ada 4 bar atau 5 bar. At least malam ni kita dapat bersama lagi. Semalam kita punya line amat teruk kerana apa? Bila line teruk ni, kita try to recover 2 kali tak boleh, dan I think we have to reschedule lah. Kerana apa? Saya yakin yang paling penting mesej kita sampai. Yang penting hajat saya untuk berkongsi dengan anda sampai, dan sekurang-kurangnya anda dapatlah sedikit manfaat. Betul? Cuma I think untuk yang semalam tu maybe saya akan share sedikit orang kata recap balik, supaya maybe kita boleh share apa yang saya bagi tahu semalam, supaya anda dapat menggunakan ilmu tersebut dengan lebih baik. Okay? Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Hai Bini. Apa khabar Bini? Hai Syafiq, apa khabar tuan? Hai Rashwan, salam Rashwan. How are you today? Excellent, that's right. Hai, apa khabar? Zaidi, sihat Zaidi? Dan siapa yang ada kat sini, tolong share. Saya masih ada lagi dekat Alustar ni, dan insyaAllah besok saya akan mula bertolak ke Penang, dan kita akan ada dekat Penang 2 hari sebelum terus pulang ke Shah Alam insyaAllah. Betul? Tapi insyaAllah dalam perjalanan tu saya cuba orang kata luangkan sedikit masa untuk berkongsi bagaimana kita nak memperbaiki diri kita, apa yang kita perlu bersedia untuk tahun depan ni. Kerana apa? 2021 amat menarik. 2021 amat mencabar. Kerana apa? Ia perlukan sesuatu yang berbeza. Ia perlukan sesuatu yang orang kata apa ni, momentum yang berbeza. Kerana apa? Dengan cabaran COVID sekarang ni, dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan job, dan juga orang kata peluang pekerjaan yang agak terhad. Tetapi saya yakin setiap orang yang ada nilai diri, setiap orang yang ada nilai orang kata tambah pada diri dia, InsyaAllah dan kita akan ada sentiasa peluang-peluang tersebut. Cuma ingat, macam mana saya selalu pesan, untuk mendapatkan sesuatu peluang tu kita kena cari. Betul? Dan kita boleh juga menguatkan, pertama sekali value diri kita, kedua networking kita, dan juga yang ketiga yang paling penting juga adalah kita kena mula orang kata melihat peluang-peluang yang berbeza. So that's why saya selalu beritahu sebagai safety practitioner, sebagai safety officer, sebagai OYK, ataupun orang yang bertugas untuk membantu organisasi dalam safety and health ni, always put inside your mind. Betul? Kita membina peluang untuk maybe akan datang menjadi consultant, menjadi trainer, maybe menjadi auditor. Faham saya? So kerana apa? Indirectly perkara-perkara tersebut boleh menambah nilai kepada diri anda dan juga orang lain. Betul? Okay. So that's why malam ni kita akan share sedikit. Kita recap balik semalam. Semalam I share tentang apa dia? Semalam kita talk regarding on self-talk. Betul? So self-talk is regarding on what we choose. Apa kata-kata yang kita pilih untuk diri kita. Apa perkataan yang kita pilih untuk diri kita. Apa dan bagaimana kita berkata-kata dengan diri. Itu penting. So that's why orang kadang-kadang tanya, Encik Fakrul, macam mana you boleh always on energetic? Bagaimana you always positive? Kerana kita kena faham tuan-tuan, kita ada 2 tangan. Ingat, kita ada 2 pilihan. Betul? Sama ada kita nak positif atau kita nak negatif. Sama ada kita nak orang kata memandang sesuatu secara buruk atau melihat sesuatu dengan baik. Kita nak beri alasan atau kita nak beri options ataupun kita nak beri cadangan. Betul? So kita sentiasa dalam hidup ni ada peluang untuk memilih sekurang-kurangnya 2 perkara. Berapa perkara? 2 perkara. Betul? Sama juga bila kita bangun pagi. Kita boleh terus bangun, dan terus menyediakan diri kita dan merancang untuk hari itu, ataupun kita boleh malas, relax je dekat atas katil, faham saya? Tanpa buat sesuatu, boleh juga. Okay? Sama juga bila kita nak berkata-kata dengan diri kita. Kita boleh pilih kata-kata yang positif, dan juga kita boleh juga tanam juga kata-kata yang negatif. Tapi kalau kita boleh memilih yang positif, why not kita pilih yang positif? Okay, remember that. Sebagai safety practitioner, kita kena sentiasa menguatkan diri kita. Kita mesti sentiasa
mengawal diri kita, dan kita mesti sentiasa berkata-kata positif dengan diri kita. Kerana apa? Kalau kita berharap orang lain untuk berkata positif dengan kita dan orang kita tak dapat benda tu, nanti kita akan kita akan rasa kecewa dan kita akan rasa give up. Okay? Dan kemungkinan kita akan rasa down. Betul? So therefore, always remember that the first person yang you kena communicate adalah diri you sendiri. The first person yang you kena jaga adalah diri you sendiri. Dan yang pertama you kena jaga dalam komunikasi adalah komunikasi dengan diri anda sendiri. So that's why saya selalu kongsi dalam session saya, kita ada dia panggil apa? Self-declaration. Betul? So self-declaration tu anda boleh gunakan untuk self-talk. Selalu berkata bagus dengan diri anda, selalu berkata positif. I am excellent person. I have orang kata I have in a good health. Betul? So I am so betul, perkataan-perkataan itu yang memberi positif pada kita. Betul? Okay, good. Siapa yang ada malam ni? Jangan lupa like and share. Saya ni ada dalam kereta ni, keluar sekejap makan dekat Alustar ni lagi. Dan insyaAllah besok akan mula bertolak ke Penang. Okay. So siapa yang ada kat sini, jangan lupa share dengan Hai Izzuan, apa khabar Wan? Yes, excellent. Berani 2021. Bagus. Ingat benda tu. 2021 adalah tahun untuk kita jadi berani. Betul? Okay. Dan 2021 juga adalah tahun untuk kita bangkit dan betulkan diri kita dan seterusnya membantu profession kita. Betul? Okay, good. Siapa lagi? Zaidi. Hai Zaidi, apa khabar? Excellent Zaidi. Rashwan, excellent. Okay, bagus. Kita ada lagi, siapa ni? Kartik pun ada. Okay, good. So, siapa yang ada kat sini, tolong share dekat kawan-kawan anda. So, semalam kita talk regarding on self-talk. So, malam ni kita nak share sedikit regarding on 5 step. Apa dah? 5 step bagaimana kita boleh ataupun 5 sequence ataupun step bagaimana kita boleh menyusun sesuatu dalam diri kita tu, okey, ataupun bagaimana kita boleh menyusun 5 perkara yang kita boleh kawal dalam diri supaya ianya akan menentukan sesuatu yang kita buat tu lebih baik atau tidak. Saya nak share apa? 5 step, the 5 step of how to control yourself. Apa dia? 5 step yang kita gunakan dengan betul, dia akan membantu kita mengawal diri kita. Kerana apa? Kadang-kadang dalam perjalanan hari-hari itu ada kadang-kadang kita up and down. Ada kadang-kadang kita rasa kecewa, ada kadang-kadang kita rasa gembira. Faham kan? Ada kadang-kadang kita rasa okey, kadang-kadang kita rasa tak okey, betul? So, apa yang saya nak share pada hari ini, okey, melalui salah satu buku yang saya baca. Okey, buku ni ditulis oleh Mr. Shel Hamster. Shel Hamster ni dia adalah salah satu pakar psikologi. Betul? So salah satu cadangan dia bagaimana kita nak kontrol diri kita adalah dengan menggunakan 5 step. Berapa step? 5 step. Okay. So ini salah satu buku yang saya baca dan saya gunakan juga, dan saya sendiri praktiskan benda tu. Okay, boleh? So dia panggil apa? The 5 step how to control yourself. Apa dah? Tulis kat situ. 5 step bagaimana anda boleh kontrol diri anda. 5 step bagaimana anda boleh memilih sama ada anda nak berjaya atau gagal. 5 step bagaimana anda boleh perbaiki keputusan, decision anda. Dan insyaAllah bila kita buat 5 step ni dengan betul, dengan konsisten, kita boleh membuat pilihan yang lebih baik. Okay. So apa 5 step tu? Okay, tulis, siapa nak tahu tulis kat bawah tu 5 step. Siapa nak tahu tulis 5 step. Okay, 5 step how to control yourself. Betul? Dan benda ni pun saya selalu gunakan, dan benda ni juga saya sendiri praktiskan benda tu. Dapat. Okay, tulis kat situ 5 step how to control yourself. Boleh? Boleh ke ni? Okay, kita share 5 step. Okay. Step yang pertama. Step yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita kena lihat adalah apa dia? Kita punya behavior. Itu penting. Kenapa? Behavior ni adalah tingkah laku yang kita pilih untuk buat. Behavior nombor satu, step nombor satu adalah kita kena lihat behavior kita. Kenapa? Behavior yang bagus akan menghasilkan keputusan yang bagus. Behavior yang tak bagus, betul? Kita juga akan lead kepada keputusan yang tidak bagus. Contoh dia, kalau kita nak sampai ke satu tempat, betul? Nak pergi ke satu tempat, dan behavior kita apa? Kalau kita memandu dengan cermat, ataupun kita memandu dengan sabar, dengan baik, betul? So indirectly,
InsyaAllah dengan izin dia kita sampai ke tempat tu dengan baik, dengan selamat. Betul? Tetapi kalau behavior kita, sewaktu kita drive dengan orang kata laju, dengan tidak selamat, faham saya? Membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. So kebarangkalian untuk kita dapat result sesuatu itu akan lebih berisiko tinggi. Dan kita ada probability untuk maybe tidak sampai ataupun tak dapat buat pun benda tu. So kita kena faham. Step yang pertama, kita kena lihat dan kita kena pilih apa dia, behavior ataupun tingkah laku. Kerana apa? Ataupun dalam bahasa lain orang kata tindakan. Kenapa? Dengan behavior, dengan tindakan kita, ia akan menentukan hala tuju kita. Kalau kita tidak bertindak, contoh dia, kalau kita nak merubah cara kita, orang kata buat induction contohnya. Kalau kita nak buat kita punya toolbox dengan lebih ada impact, tapi kita tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang boleh memberi impact, so at the end of the day sama juga, resultnya akan sama. So that's why nombor satu, untuk anda kawal dan buat sesuatu yang lebih baik, kita kena lihat apa dia, behavior ataupun tingkah laku. Ataupun dalam kata lain dipanggil apa, tindakan. Kenapa? Dengan tindakan ia akan menghasilkan result. Dan result itu betul akan ditentukan oleh tindakan yang kita ambil. Kalau kita ambil tindakan yang biasa-biasa, keputusannya maybe sama atau biasa-biasa. Tapi kalau kita ambil suatu tindakan yang ada impact, okay? Kita buat sesuatu tindakan yang orang kata empower orang lain, memberi semangat orang lain, betul? So at the end of the day, result dia akan berbeza. Kita kena faham benda tu. Kenapa? Bagaimana tindakan kita, bagaimana behavior kita, bagaimana tingkah laku kita, betul, terhadap sesuatu perbuatan itu akan menentukan keputusan. Betul? So that's why dalam step yang pertama, untuk kita belajar mengawal diri kita, dalam orang kata step untuk kita mengawal tindakan kita, apa dia? Yang pertama adalah dengan kita kawal behavior kita. Kita pilih tindakan kita. Kita pilih apa yang kita nak buat. Kita pilih apa yang kita tak nak buat. Kenapa? Daripada tindakan, daripada behavior kita, daripada tingkah laku kita, betul? Akan hasilnya result. Kalau kita buat biasa-biasa je, result dia biasa-biasa lah. Tapi kalau kita buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh, kita buat sesuatu tu dengan ilmu, kita buat sesuatu tu dengan tindakan yang bagus dan bersemangat, so hasil dia akan berbeza. So that's why yang pertama kita kena ingat, untuk step yang pertama untuk kita kawal apa hasil yang kita akan dapat, pertama kita kena lihat apa dia, behavior ataupun tindakan kita. So kalau kita nak buat sesuatu yang lebih baik, tindakan kita kena adjust. Tindakan kita kena lebih baik daripada sebelumnya. Tindakan kita mesti membangkitkan semangat diri dan orang lain. Itu penting. Kenapa? Kalau kita bertindak biasa-biasa ataupun kita menggunakan tindakan yang sama tapi kita nak result yang berbeza, itu takkan berlaku. Itu nak gila namanya. Faham tak? Tapi kalau kita boleh adjust cara kita, kita boleh adjust tindakan kita, kita boleh adjust cara kita menyampaikan sesuatu, okay? So at the end of the day kita akan dapat berbeza. Dan macam mana saya selalu kongsikan, bila kita buat sesuatu akan ada pelbagai feedback. Dan feedback ada dua jenis, positif atau negatif, betul? So that's why yang paling penting adalah kedua-duanya feedback. Impact pun ada dua, positif dengan negatif, tapi kedua-duanya impact, betul? So that's why kita kena faham step yang pertama untuk kita mengawal diri kita, mengawal sekitaran kita supaya ianya lebih baik, adalah dengan melihat dan mengawal tindakan kita. Kena ingat kerana apa? Dekat sini saya akan share apa yang kita boleh kawal. Kita kena faham dalam hidup ni kita kena belajar untuk mengawal perkara yang kita boleh kawal. Kalau kata bos, you tak boleh kawal bos. Macam mana pekerja, you tak boleh kawal pekerja. Faham saya? Apa yang kita boleh kawal adalah diri kita dulu. Okay? Dari pekerja, kenapa pekerja itu ikut? Bukan atas kawalan kita. Itu adalah atas influence. Itu kita akan belajar nanti, influence on that particular things. Kita bukan buat sesuatu dan orang ikut kerana hanya takut. Tidak. Kerana kita berjaya influence.
Influence pun ada berbagai kategori. So that's why nanti saya akan share juga nanti bagaimana kita nak influence orang lain. How to influence others. Itu penting. Okay. So that's why in here, dalam perjalanan atau dalam 5 step untuk kita mengawal tindakan kita sama ada berjaya atau gagal. Mengawal pilihan kita sama ada jaya atau gagal. Faham saya? Yang pertama, kita kena lihat behavior kita. Kita kena lihat tingkah laku kita. Kita kena lihat tindakan kita. So itu akan menentukan keputusan. Itu akan menentukan result. Kalau kita buat tindakan yang sama, for sure kita akan dapat result yang sama. Tapi kalau kita boleh adjust sedikit untuk jadi impact, betul? Kita adjust sedikit supaya lebih baik. Kita adjust sedikit supaya dia lebih empower orang lain. Dan keputusan dia akan berbeza. Okay? So that's why nombor 1 dan step nombor 1 untuk kita kontrol sama ada kejayaan atau kegagalan sesuatu perkara adalah dengan melihat behavior. Behavior kita sendiri dan maybe behavior orang lain juga. Kerana apa? Bila kita sampaikan sesuatu, orang akan bagi feedback. Orang akan bagi feedback daripada behavior dia. Faham tak? So, dalam 5 step untuk mengawal diri kita sama ada untuk berjaya atau gagal, step pertama adalah apa dia? Take control of your behavior. Okay? Kawal tindakan anda. Kawal orang kata tingkah laku anda. Kenapa? Dengan tingkah laku, dengan behavior akan hasilnya result. Dengan tindakan akan adanya keputusan. Dan juga dengan tindakan akan adanya tindak balas. Faham saya? So that's why step pertama adalah apa dia? Kawal behavior kita, kawal tindakan kita. Kerana apa? Dari tindakan adanya result. Betul? Okay, bagus. Ya, bagus Irwan. 5 step to control ourselves. Betul, that's right. So, nombor 1, control behavior kita. Dan ingat macam saya beritahu, bila kita control behavior dia, kita boleh pilih sama ada kita nak behave secara positif atau negatif. Betul? Kita nak behave atau bertindak secara ada impact atau biasa-biasa. Kita nak buat sesuatu dengan malas atau rajin. Betul? So, we control our behavior. Kita control tindakan kita. Betul? So, kalau kita boleh control, why not? Kita pilih sesuatu yang lebih baik. Kita pilih sesuatu yang ada impact. So, that's why untuk you control diri you, control you punya behavior. Betul? Kerana apa? Behavior menghasilkan result. Boleh? So, that's why insyaAllah malam besok saya akan share lagi apa step kedua, ketiga untuk kita control ourselves supaya lebih baik. Supaya kita boleh kontrol diri kita. Kerana bila kita kontrol diri kita, ia akan menentukan sesuatu yang kita buat itu berjaya atau gagal. Kerana ingat, takdir macam saya kongsi ada 2 jenis. Betul? So kita jangan hanya menyerahkan 100% pada takdir. Yes, kita kena redha, saya tahu. Tapi ingat, takdir pun ada 2 jenis. Satu takdir apa? Satu takdir ikhtiar. Betul? Satu lagi takdir mutlak. So kedua-duanya adalah takdir yang kita kena faham. Jangan kita hanya berserah pada takdir tanpa berusaha. So ini adalah usaha kita. Ini adalah pilihan kita. Ini adalah sesuatu yang kita boleh kawal. So apa yang kita boleh kawal, kita buat yang terbaik yang kita mampu. Okay, boleh? So step yang pertama apa dia? Kawal behavior kita, kawal tindakan kita, kawal tingkah laku kita dan pilih tingkah laku behavior yang positif, yang boleh memberi kita kekuatan. Contohnya apa? Bangun pagi, contoh dia. Betul? Next apa dia? Behavior dia. Berkata-kata dengan baik. Apa lagi behavior yang bagus? Bagi salam, good morning, good morning, good morning, assalamualaikum. Betul? That is a good behavior, tindakan yang kita boleh mulakan. Dan macam mana saya selalu tekankan, give first. Faham saya? Jadi orang yang memberi. Kerana orang yang memberi tanda dia kaya. Betul? On that part. Okay, good. So, okay. Siapa yang ada kat sini, tolong share dengan like. Alhamdulillah. Ramai ada kat sini. Okay, apa khabar tuan-tuan? Sihat? Jangan lupa like, share dengan juga love dekat situ sikit. Bagi salam. Assalamualaikum. Okay. Dan insyaAllah, pada malam besok kita sambung step yang kedua. Bagaimana kita nak kontrol diri kita supaya kita boleh pilih sama ada untuk berjaya atau gagal. Betul? Kerana apa? Saya akan share 5 perkara yang kita boleh kawal. 5 perkara yang kita boleh kontrol dalam diri kita.
Kita jangan sibuk fikir pasal majikan, pekerja, kalau kita sendiri tak boleh beli yang terbaik dan kawal diri kita untuk beri yang terbaik. Itu penting. Kerana apa? Majikan ada dia own perspektif, pekerja ada dia punya own perspektif. Tapi yang paling penting bagaimana kita influence mereka. Boleh? So that's why always remember, key yang pertama adalah self-improvement. Key yang pertama adalah self-control. Key yang pertama adalah self-empowerment. Kerana apa? Orang lain akan follow kita sekiranya kita boleh kawal diri kita. Orang lain akan follow kita sekiranya kita menunjukkan rasa hormat pada diri kita. Dan orang akan percaya pada kita bila kita ada percaya diri. Macam mana orang nak percaya kalau kita sendiri tak percaya diri kita, betul? Dan kalau macam mana orang nak percaya kalau kita sendiri tak percaya kemampuan kita, betul? So that's why the few day ni saya akan share dulu bagaimana kita nak kuatkan diri kita, bagaimana kita nak pastikan diri kita sentiasa positif, dan bagaimana kita nak pastikan, betul? Pada tahun ini, minggu yang pertama ni untuk recharge ourselves to the next level. Kenapa? Ingat, the first important part yang kita kena jaga adalah jaga diri kita. Faham saya? Okay. So, siapa yang ada kat sini? Alhamdulillah. InsyaAllah. Hai Walter, apa khabar? Siapa yang ada kat sini? Hai Irwan, bagus. Take note dekat situ. Dan siapa-siapa yang ada, ingat, first step, ada 5 step how to control yourself untuk jadi sukses atau failure. Yang pertama adalah kita control kita punya behavior. Kita control kita punya tindakan. Kita juga control kita punya tingkah laku. Kerana itu akan menentukan result dia. Kalau kita buat dengan sungguh-sungguh, behavior kita sungguh-sungguh, kita akan dapat result yang lebih baik. Okay? So that's why ada 5 step. Saya akan share lagi besok step kedua, ketiga. Dan follow benda ni supaya anda boleh susun perjalanan hidup anda. Anda boleh menguatkan diri anda dan kawal apa yang anda boleh kawal. Jangan risau yang bukan-bukan perkara yang kita tak boleh kawal. Faham saya? Kita kena risau dan kita kena kuatkan apa yang kita boleh kawal. Dan yang tidak boleh kita kawal, kita akan belajar nanti, kita akan influence. Apa dia punya word dia? The power of influence. On that part. Okay? So, Alhamdulillah, kita jumpa lagi malam besok, insyaAllah. Besok kita ada dekat Penang. So, kita boleh, maybe hopefully dekat Penang, dia punya, orang kata, line much more better, hopefully. So, that's why, besok tengah hari, saya akan mula bertolak ke Penang untuk ada urusan dekat Penang, untuk kita selesaikan, insyaAllah. Dan malam besok, kita akan live di Penang. Dan saya akan sambung. Apa step yang kedua dalam 5 step how to control yourself? Sama ada untuk sukses ataupun berjaya. Betul? Okay, so siapa yang ada kat sini, tolong share. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Dan ingat, remember, stay safe, stay healthy and stay excellent always. And choose to be excellent right now. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bye. Okay, bye.